Jangan ikut skema sangat. Okay. Apa yang kamu rasa betul, kamu teruskan. Okay, ni jawapan dia sistem. Kalau tumbuhan dia ada dua, sistem akar dengan sistem yang atas tu. Iaitu bagi kedua. Soalan nombor 3 ni. Di manakah tisu ini boleh dijumpai dalam tumbuhan manusia? Ni tisu epithelium. Jawapan dia B. Pundi udara dalam peparu. Tisu epithelium ni dia ada banyak jenis. Ada yang tebal, ada yang bulat. So yang nipis ni dalam pundi udara peparu. Dapat ke? Kalau yang macam bulat tu dalam ginjal. Kalau yang macam ada bulu-bulu tu usus kecil. Macam itulah. Okay, nombor 4. Manakah antara berikut dipadankan dengan betul? Jawapan dia D. Tisu sklerenkima dengan memberi sokongan mekanikal kepada tumbuhan matang. Nak kena cakap ke kenapa A, B, C ni salah? Ke tak payah? Kenapa? Kenapa salah? Kalau parenkima mestilah bukan menyimpan air dan mineral untuk tumbuhan. Lepas tu kalau parenkima dia memberi sokongan untuk tumbuhan tak berkayu. Apa yang simpan air? Semua tisu ni ada simpan air. Kenapa? Tisu epidermis dia tak yang mengurangkan kehilangan air kerana penjahatan ni yang kutikel yang kat atas tu, apa nama dia? Yang dekat daun tu. Yang atas sekali. Yang licin tu. Kutikel. Okay. Nombor 5, apakah proses yang berlaku apabila batang sawi direndam di dalam larutan hypertonik? So yang ni senang je, jawapan dia C, plasmolisis. Nombor 6, kalau laju sangat cakap tau. Nombor 6, Rajah 3 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji osmosis. Kutikel. Okay, so ni ada kentang, lepas ada lautan garam kat tengah. Dalam piring ni ada air suling. Apakah pemerhatian selepas 30 minit? Jawapan dia A. Aras air dalam piring Petri berkurang. Sebab kan dalam kat atas dia ada lautan garam. So molekul air dalam kentang tu akan keluar, meresap keluar pergi kat larutan garam tu. Dan kentang tu akan serap molekul air daripada air suling ni. So air suling tu akan berkurang. Dapat kan? Faham. Okay. Nombor 7. Antara yang berikut, manakah merupakan struktur hormon? So hormon dia struktur tertia. Jawapan dia C. Dapat Nombor 8. Rajah 4 menunjukkan kesan kepekatan substrat terhadap kadar tindak balas enzim. Dia bagi graf ni kesan jawapan dia D. Kepekatan enzim yang terhad. Sebab kalau kita tengok jawapan C, nilai pH berkurang. Macam kalau kita tengok daripada rajah graf ni pun dia cakap pasal kepekatan substrat. Tapi kalau kenapa bukan jawapan dia A? Sebab tapak enzim tak ternyah asli. So jawapan dia D. Faham ke? Faham. Okay. Nombor 9. Rajah menunjukkan potongan daging yang dilembutkan menggunakan daun betik. Okay. Yang A ni daun betik dia tak dicarik. B ni daun betik dia dicarik. Dicarik tu macam dikoyak-koyak jadi kecil lah. Mengapakah potongan daging dalam bekas B menjadi lembut lebih cepat daripada bekas A? Jawapan dia C. Lebih banyak enzim dirembeskan daripada daun yang dicari. Sebab bila dia dah, kalau A ni salah sebab jumlah luas permukaan yang dicari lagi kecil. Jumlah luas permukaan perisi padu dia yang lagi besar.
So B ni pun salah sebab lebih banyak air yang pasal ni dia tak ada kena-mena dengan air, dia enzim kan. So jawapan dia C. Dapat ke? Dapat. Okay. Kalau tak faham tanya tau. Nombor 10, tiada satu menunjukkan substrat dan pH optimum bagi 4 jenis enzim. Enzim yang manakah antara A, B, C atau D adalah pepsin. Okay. Ada lemak, dia substrat ni yang dia bahan dia lah. So kalau pepsin dia substrat dia protein. So jawapan dia B. Tapi kalau kita nak tengok pH dia pun boleh. Oh, Pepsin dia kena acid. So pH optimum dia 2.2. Jawapan dia B. Nombor 11. Apakah fasa yang betul. diwakili oleh T? T dekat sini kan. Fasa P ni kan besar kan. P so T ni dia ada kat hujung lepas tu dia kecil je. So jawapan dia cytokinesis. Jawapan dia B. Dapat ke? Dapat. Okay, nombor 12. Darjah 12 menunjukkan 2 peringkat meiosis. Yang ni dia dekat satah katalisator. Ni dia dah pecah. Apakah perlakuan kromosom di peringkat T? So antara dia dekat satah ni nak jadi dah dipisahkan, ditarik lah kan. So jawapan dia D. Kromosom homolog berpisah dan bergerak ke kutub bertentangan. Nombor 13. Antara yang berikut sel-sel badan manusia yang manakah dihasilkan melalui meiosis? Yang ini senang je, jawapan dia C, ovum. Jawapan dia C C. Nombor 14. Okay. Antara yang berikut, yang manakah menerangkan peristiwa tersebut? Okay, ni kiasma kan, pindah silang. So, jawapan dia B. Pertukaran bahan genetik berlaku. Dan proses pindah silang tu DNA dia bertukar. Nombor 15, antara yang berikut yang manakah merupakan makronutrien yang diperlukan oleh tumbuhan? Okay, jawapan dia B, 1 dan 4. Magnesium dengan kalsium. 2 dengan 3 ni salah sebab zinc dengan mangan ni mikronutrien. Ni makronutrien kan. Zinc dengan mangan ni mikronutrien. Dapat Oh, Nombor baik. 16. Antara yang berikut yang manakah kesan kekurangan nutrien? Jawapan dia D, riket. Riket ni yang macam dekat kaki tu, kaki tak rapat tu. Raket badminton. Bukan riket. Riket ni kaki dia tak boleh rapat. Nombor 17, antara nutrien yang berikut yang manakah dijumpai di dalam X? X yang ditunjuk ni laktil. So yang boleh kita jumpa kat laktil, jawapan dia A, asid lemak dengan vitamin A. Dekat laktil kita boleh jumpa asid lemak dengan vitamin A, D, E, K. Okay. Nombor 18. Menunjukkan sistem pencernaan seekor arnab. Di bahagian berlabel yang manakah A, B, C atau D pencernaan selulosa berlaku? So jawapan dia pencernaan selulosa berlaku dekat C. Nombor 19.
Maklumat berikut adalah tentang asid amino. Asid amino yang berlebihan tidak boleh disimpan dalam badan dan diuraikan di dalam hati melalui proses K. Proses K ni benda aminan. Ingat kalau asid amino benda aminan. Dia punya perkataan macam dekat kan. Jawapan dia D. Nombor 20. Kena kira aja menunjukkan satu eksperimen yang dijalankan untuk menentukan kandungan asid ascorbic dalam jus buah. Okey. Keputusan menunjukkan bahawa 1 ml asid ascorbic menentukan 1 ml larutan DCPIP, manakala 2.5 ml jus oren menentukan 1 ml larutan DCPIP. Macam mana dia tanya kepekatan vitamin C. Macam mana nak kira 1 bahagi 2.5. Dapat jawapan dia 0.4. So jawapan dia B. Dapat kan? Ha? Saya nak kira dia kan jus oren tu berapa larutan isi padu larutan DCPIP yang guna bahagi dengan isi padu larutan jus tu darab 1.0. So dapatlah B 0.4. 1 bahagi 2.5 dapat 0.4. Nombor 21. Oksigen diambil semasa menarik nafas manakala karbon dioksida dibebaskan semasa menghembus nafas. Apakah laluan gas karbon dioksida bila keluar daripada peparu? So bila keluar daripada peparu mesti dah asal dia dari peparu kan. So jawapan dia B. Alveolus dengan lepas tu dia keluar kat bronchiole, bronchus, lepas tu trachea. Jawapan dia B. 22. Ni alveolus. Lepas tu antara yang berikut yang manakah menunjukkan tekanan separa karbon dioksida di P dan Q dengan betul. So dekat Q ni darah baru masuk daripada sel badan baru masuk ke paru-paru. So bila darah baru masuk tekanan separa karbon dioksida dia tinggi. So dekat Q ni tekanan separa karbon dioksida dia tinggi. Dekat P ni kan udara baru masuk daripada kita baru sedut udara kan. So tekanan separa karbon dioksida dia rendah kat sini sebab banyak oksigen kan. So P ni rendah, Q ni tinggi. Jawapan dia B. Okay, persamaan di bawah menunjukkan respirasi aerob. Apakah yang diwakili oleh P dan Q? Jawapan dia D. P ni oksigen, Q ni karbon dioksida. Sebab aerob dia ada oksigen kan, glukosa campur oksigen. Nombor 24. Rajah 18 menunjukkan hubungan antara proses respirasi dengan fotosintesis. Ditanya apakah X dan Y. Okay, kalau fotosintesis dia menghasilkan oksigen dengan glukosa. Kalau respirasi dia menghasilkan karbon dioksida, air dengan tenaga. So jawapan dia D. X tu tenaga, Y tu glukosa. Glukosa ni C6H12O6. Oh. Nombor 25. Rajah 19 menunjukkan graf kadar pengambilan oksigen oleh otak dan kadar keperluan oksigen seseorang yang melakukan senaman fizikal. Bagaimanakah seorang itu mengatasi masalah dalam kawasan Beloret? Masalah kawasan Beloret ni hutang kan, hutang oksigen. So cara dia C. Menarik nafas dalam dan cepat. Okay. Nombor, kalau ada soalan tanya je tau. Nombor 26. Dalam satu ekosistem kaya dengan faktor biotik dan abiotik. Antara yang berikut yang manakah faktor biotik dan abiotik dalam satu ekosistem? Jawapan dia B.
Faktor biotik burung, faktor abiotik keamatan cahaya. Faktor biotik ni yang hidup lah, yang macam manusia, tumbuhan. Faktor abiotik ni pH, angin macam tu. Darjah 20 menunjukkan satu rantai makanan dalam satu ekosistem. Apakah yang akan berlaku apabila bilangan tumbuhan hijau dan apakah yang akan berlaku pada tumbuhan hijau dan haiwan karnivor jika suatu wabak penyakit menyebabkan bilangan haiwan herbivor kurang? So Arnab tu kena penyakit. So dia tanya apa yang jadi kat rumput tu dengan helang. Kalau Arnab tu berkurang, helang tu dia tak ada makanan lah, so dia akan berkurang juga, tapi rumput tu akan kurang Arnab yang makan dia, so rumput akan bertambah. Betul. So jawapan dia C, rumput akan bertambah, helang akan berkurang. Oh, okay. Dua menunjukkan bilangan tumbuhan dalam 10 kuadrat yang berlainan berkurang 1 meter dalam 1 meter setiap satu. Hitung kepadatan tumbuhan S. Nak hitung dia, cara dia, kita tambah semua bilangan tumbuhan ni, 10 tambah 5 tambah semua. Lepas tu dah tambah, bahagi dengan luas 1 kuadrat tu darab bilangan dia. Dah tambah ni nanti akan dapat 51. Betul tak? 51. Lepas tu 10 luas dia 1 darab 1 lah, darab 10, 51 darab 10. 51 bahagi 10. Lepas tu kita akan dapat jawapan dia B, 5.1. Faham ke? Ha? Okay, nombor 29. Apakah interaksi antara cacing pita dan manusia? Cacing pita ni duduk dalam usus manusia. So, cacing pita ni parasit. Dia punya interaksi parasitisme. A. 30. Ali gemar membakar daun dan dahan kering di halaman rumahnya pada setiap hari. Apakah kesan buruk daripada sikap ini? Kalau dia bakar, nanti akan hasilkan karbon dioksida kan. Bila dia buat setiap hari, akan hasilkan kesan rumah hijau. 30, jawapan dia A. Dapat tu? Okay. 31. Menunjukkan peningkatan kepekatan gas karbon dioksida dalam atmosfera. Antara berikut yang manakah akibat kesan tersebut? Kenapa? Bila karbon dioksida meningkat, dia akan menyebabkan pemanasan global. Jawapan dia B. Oh, Okay. Nombor 32. Ya, Osman. Nombor 32. Apakah fungsi utama sel yang diwakili oleh T dan U? U ni platelet, T ni yang apa nama dia? Tapi jawapan dia kan U ni platelet, so dia terlibat dalam pembekuan darah. T ni dia terlibat dengan ni, menjalankan fagositosis. So jawapan dia C. Jawapan dia C. Dapat ke? Dapat. 33. Apabila satu suntikan antiserum, sabarlah, diberikan kepada seorang individu, badannya memperoleh keimunan serta-merta. Apakah jenis keimunan yang diperoleh oleh individu itu? Suntikan antiserum tu 33, jawapan dia D. Keimunan pasif buatan. Antiserum tu dia sekejap je. So antiserum tu dia masuk dalam badan kita, dia dari luar. So dia buatan. Pasif buatan. Jawapan dia D. Dapat Nombor 34. Tindakan kapilari ialah suatu daya yang membolehkan air diangkut di sepanjang salur xylem. Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan tindakan kapilari?
Kalau tindakan kapilari ni, dia berkenaan dengan daya lekitan dengan daya lekatan. Antara daya lekitan dan daya lekatan yang akan bawa air tu naik ke atas. Nombor 34, jawapan dia A. 35, satu eksperimen telah dijalankan untuk menyiasat pengangkutan air dalam tumbuhan. Satu tumbuhan herba telah direndam dalam larutan iosin yang berwarna merah. Ni ke atas rentas dia. Bahagian yang manakah akan diwarnakan merah oleh larutan iosin? Kalau larutan iosin kan dia rendam tu dari akar lah kan. So larutan tu akan dibawa oleh xylem. Betul tak? Betul. Okay, so bila dia dibawa oleh xylem, jawapan dia C. Betul. P dan S. Sebab P ni lah yang xylem. S ni tu yang xylem. Xylem dekat dalam. Dapat ke? Dapat. Nombor 36. Antara yang berikut yang manakah fungsi Z? Z ni apa nama dia? Dapat. Z ni fungsi dia diam. Fungsi dia D, menyediakan sokongan dan menyerap gegaran. Dia kan bercantum dekat diam. Menyediakan sokongan dan menyerap gegaran. Jawapan dia D. Nama dia sentrum. Terima kasih Damia. Okay. Nombor 37, dia tunjuk kaki kan, otot kaki. So, antara tindakan otot berikut yang manakah akan membengkokkan kaki? Yang manakah akan membengkokkan kaki? So, bila kita nak bengkokkan kaki, bicep femoris ni akan mengecut, lepas tu otot quadricep ni akan mengendur. Jawapan dia B. Quadricep mengendur, bicep mengecut. Dia tak boleh dua-dua mengecut kan, nanti kejang. Nombor 38, sistem endokrin manusia. Dia boleh tak? Kelenjar yang manakah merembeskan adrenalina? So jawapan dia D. Kelenjar yang S tu, kelenjar adrenal. Nombor 39, seorang lelaki memakan banyak makanan masin. Berdasarkan pernyataan yang diberi, yang manakah antara berikut yang berlaku? Okay, kalau dia makan makanan masin, tekanan osmosis darah dia akan meningkat. So nombor 1 tu dah salah. Tubuh ginjal akan menjadi kurang telap. Kalau dia makan banyak makanan masin, tubuh ginjal dia akan lebih telap. So jawapan dia 3 dengan 4. D. Lebih banyak ADH akan dirembeskan, air kencing yang dihasilkan akan menjadi pekat. Dapat ke? Dapat. Nombor 40. Antara kelenjar berikut yang manakah merembes okay. Dia ada satu penyakit yang berkaitan dengan ketidakseimbangan satu hormon. Ni apa? Ni sakit apa? Ni ni beguk. Goiter. Beguk. Antara kelenjar berikut yang manakah merembeskan hormon ini. Kalau dia beguk, dia perlukan tak apalah. Tapi hormon tu dirembeskan oleh kelenjar thyroid. Untuk elakkan daripada kena beguk. Okay. Nombor 41, antara yang berikut yang manakah menunjukkan urutan yang betul bagi tindakan di atas. Ni tindakan refleks. Kalau tindakan refleks mestilah daripada periuk panas kan. So tangan akan kesan rangsangan panas tu, dia akan pergi hantar maklumat. So dia punya urutan Q, R, S, P sampailah ke otot. Untuk otot alihkan tangan daripada periuk panas tu. So jawapan dia C.
Peringkat-peringkat berikut berlaku semasa spermatogenesis. Pada peringkat spermatogenesis manakah kromosom mula menjadi haploid? Haploid ni dia dah jadi separuh pula dia punya kromosom. So jawapan dia spermatosid sekunder. Samalah macam oogenesis juga. Oosit sekunder, spermatosid sekunder. Dua-dua tu haploid. Jadi 43. Darjah 29 menunjukkan ketebalan dinding endometrium dalam satu kita haid. Antara graf yang berikut, manakah yang menunjukkan aras rembesan hormon progesteron yang betul? Jawapan dia B. Sebab progesteron ni dia, kalau kita tengok dia mengekalkan ketebalan dinding endometrium tu. So dia dari hari ke-14 tu sampailah dia turun balik. Dia bukan A sebab A tu nampak lepas hari ke-14 dia kekal. So dia bukan A. Jawapan dia B. Oh, Nombor 44. okay. Pembentukan kembar. Manakah antara berikut adalah betul? Jawapan dia B sebab dia kembar seiras sebab dia satu plasenta. Kembar seiras, so kedua-duanya perempuan atau kedua-duanya lelaki. Kalau kembar seiras dia tak boleh satu perempuan satu lelaki. Dia kena sama jantina. Nombor 45. Encik Lutfi dan isterinya telah mempunyai 6 orang anak dan tidak berhajat mempunyai anak lagi. Manakala Encik Indra yang mempunyai bilangan sperma yang rendah merancang bersama isterinya untuk mempunyai anak. Kaedah manakah yang sesuai untuk diaplikasi oleh Encik Lutfi dan Encik Indra? Kalau B dengan C ni dah salah lah kan, sebab Encik Lutfi ni dia tak nak anak dah. So B dengan C ni salah lah. Kalau A dengan D ni dua-dua betul, tapi dia punya point dia dekat Encik Indra mempunyai bilangan sperma yang rendah. So jawapan dia D. Sebab kalau Permanian Brothers ni untuk orang yang punya untuk orang yang bilangan sperma dia rendah. Okay. Nombor 46, antara berikut yang manakah adalah kesan yang berlaku sekiranya bunga itu dipotong pada bahagian X. Bahagian X ni stigma. So stigma ni dia yang dia laluan untuk bunga tu masuk ke ovule. So kalau bunga tak boleh masuk, ovule gagal lah menghasilkan pundi embrio. Yang lain ni semua salah sebab ovule tu tak dapat pun bunga tu. So buah pun takkan jadi. So lagi terima nutrien. Jawapan dia D. Okay. 47 menunjukkan seorang individu yang menghadapi sejenis sindrom. Ini sindrom Down. Antara berikut yang manakah bilangan kromosom individu? Jawapan dia D. 45 XY. Kenapa dia XY? Sebab dia lelaki kan. Dia terlebih satu kromosom. So 45 tambah XY jadi 47. Yang 47 ni dah salah dah terlebih. Jawapan dia D. Okay. Nombor 48, Nagah menunjukkan sebahagian daripada molekul DNA. Manakah pasangan base bernitrogen yang mewakili S dan T? Okay, jawapan dia C. Guanina dengan sitosina. Kalau DNA ni pasangan base bernitrogen dia ada dua tak silap. Guanina, sitosina, lagi satu pasangan adenina, timina. Adenina, timina tak ada kat sini. So jawapan dia guanina, sitosina, C. Uh, 49.
Darjah 34 menunjukkan karyotip bagi seorang individu. Antara berikut yang manakah menunjukkan bilangan kromosom pada gamet yang dihasilkan oleh individu itu. So kalau gamet mestilah semuanya half kan. Jadinya jawapan dia kalau yang jawapan dia C. 22 tambah X. Sebab yang orang individu ni ada 2 X. So mestilah dibagi satu tu X. 22 tambah X. C. Okay. Soalan last. Alel untuk tinggi, T adalah dominan berbanding alel kerdil T kecil dalam pokok kacang P. Antara kacukan berikut yang manakah menghasilkan nisbah tumbuhan satu tinggi, satu kerdil. Maksudnya untuk dapat tinggi 50%, untuk dapat kerdil 50%. Jawapan dia C. Kalau nak kira satu-satu boleh tapi lebih senang kalau ingat. Kalau macam satu pasangan tu T besar T kecil, satu tu dua-dua T kecil memang akan dapat 50-50. Faham ke? Lah. Betul. Okay, tu je ada soalan.